Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 3 Mac 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di pejabatnya di Wisma Bapa Petrajaya pada Rabu. Rombongan tersebut diketuai Naib Chancellernya Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suwaidi bersama dengan Timbalan Chancellor Akademik Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid dan beberapa pensyarah lain. Kunjungan hormat itu bertujuan bagi membincangkan beberapa cara dan kaedah untuk meningkatkan bilangan pelajar dalam bidang sains, teknologi, jurutera dan matematik STEM di Sarawak. Seterusnya mengenai laporan harian COVID-19. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga Ambas, Sarawak merekodkan 139 kes baharu dikesan di 16 daerah di Sarawak, meningkatkan jumlah keseluruhan kes positif kepada 10,063 kes. Hari ini jumlah COVID-19 kes baru adalah 139 dikesan di Sarawak. 39 di Sibu, 29 di Kuching, 17 di Bintulu, 13 di Betong, 6 di Kapit, 6 di Bau, 5 di Meradong, 5 di Miri, 5 di Selangau, 4 di Pusa, 4 di Serian, 2 di Sepau, 1 di Julau, 1 di Serike, 1 di Asajaya, 1 di Song. Maka jumlah keseluruhan meningkat kes kita kepada 10,063 kes. Turut dicatatkan satu kes kematian baharu melibatkan lelaki warga tempatan berumur 85 tahun menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 84 orang. Sementara itu, pergerakan antara zon dalam negeri Sarawak masih tidak dibenarkan melainkan mendapat kebenaran daripada Polis Diraja Malaysia PDRM melalui permit polis berkuat kuasa sehingga 15 Mac 2021. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKP di Flat Sibu Jaya dan Perumahan Taun Villa Sibu tamat pada 4 Mac 2021 seperti yang dijadualkan kecuali Blok C, H, J, K, L, N dan R yang dilanjutkan bermula 5 Mac hingga 11 Mac 2021. Dalam sidang media sama, Datuk Ahmad Douglas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan penghantaran bekalan vaksin kedua yang berjumlah 31,590 dos yang akan tiba pada Rabu. Pada hari ini kita melihat bahawa yang Berhormat Datuk Seri Dr. Sim tidak bersama kita hari ini kerana beliau ada di airport to witness the arrival of the second batch of the vaccine. Jumlah dia berapa? 31,590. Masih lagi dalam sidang media sama, Pengarah Imigresen Malaysia Sarawak Datuk Ken Leben berkata, Kerajaan Sarawak telah meluluskan pelaksanaan recalibration untuk pendatang asing tanpa izin parti yang akan bermula dari 15 Mac hingga 30 Jun 2021. Katanya keputusan itu dibuat berdasarkan banyak permohonan daripada industri yang memerlukan pekerja asing yang tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Kemudian semua majikan yang dibenar mengaji parti ini ialah di sektor pembinaan, sektor perkilangan, sektor peladangan, pertanian. Di Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak memutuskan ada tambah lagi 3 subsektor, sektor perkhidmatan, sektor pelombongan dan kueri dan pembantu rumah. Jadi dibenarkan di Sarawak. Ini kuasa untuk membenarkan ini adalah di pihak kuasa Kerajaan Negeri Sarawak, ya, bukan Immigration Sarawak. Tambah beliau lagi, garis panduan prosedur operasi standard SOP akan disediakan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak dan Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak. Berikut pula mengenai Persekutuan Pengilang Malaysia FMM Cawangan Sarawak telah mengemukakan beberapa isu yang berkaitan dengan pengangkutan barangan berat dan mencadang menaik taraf sistem jalan raya di Sarawak.
Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin ketika ditemui selepas mengadakan dialog bersama FMM Sarawak di Kuching pada Rabu berkata, kementeriannya akan mengkaji segala cadangan dan isu yang ditimbulkan FMM Sarawak dan akan mengemukakannya kepada agensi ataupun jabatan berkenaan bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Dan mereka juga pun memberi beberapa cadangan. Dan salah satu masalahnya ialah keberatan, iaitu kita punya jalan, itu kita road tonnage, kerana jalan macam jalan kita memang adalah terhad dari segi pengangkutan barangan berat. Dan inilah satu isu yang ditimbulkan. Kementerian saya akan mengkaji segala cadangan dan juga isu yang ditimbulkan oleh Federation of Malaysian Manufacturers Cawangan Sarawak. Dan kita juga akan kemukakannya kepada agensi ataupun jabatan berkenaan supaya kita dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka dalam jangka masa pendek dan juga untuk jangka masa panjang. Sementara itu, Pengerusi FMM Cawangan Sarawak, Datuk Seri Victor Hee Lutian ketika ditemui memberitahu sistem jalan raya di Sarawak sangat penting untuk dinaik taraf bagi membantu para pengilang menghantar lebih banyak produk kerana semua pengeluaran dilakukan oleh skala ekonomi. So we would like MOT to assist in upgrading the road to help the manufacturer so that they can deliver more products, because all production is go by economy of scale. If you can deliver your product by 2 rollies, why you need to deliver for 4 rollies? It costs more. So this is a time we believe it's time that we have to look really into it. Dalam pada itu, Datuk Lee telah melantik salah seorang daripada ahli jawatan kuasa FMM ke dalam jawatan kuasa pengangkutan Sarawak. Laporan seterusnya adalah mengenai Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom yang telah mengadakan lawatan kerja ke beberapa buah rumah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kemena pada Rabu bagi meninjau dan memantau sendiri projek pembangunan yang sedang dilaksanakan. Beliau bersama pegawai dari Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Bintulu telah melawat rumah Timban bagi meninjau kerja baik pulih dan memantau projek naik taraf jalan ke rumah panjang tersebut. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Dr. Steven Rundi turut meninjau masalah tanah susur yang dihadapi penduduk ketika ini. Seterusnya, beliau meneruskan lawatan ke rumah Mampak bagi memantau kerja-kerja baik pulih tanah susur di bahagian belakang rumah panjang mereka. Kedua-dua projek di Rumah Timban dan Rumah Mampak merupakan projek naik taraf yang dilaksanakan menggunakan peruntukan projek Jalan Perhubungan Desa JPD. Selepas itu, rombongan meneruskan lawatan ke projek Bina Baru Jambatan Kemena, Sebauh dan projek Bina Baru Jalan Kampung Hilir Sebauh dengan kedua-dua projek tersebut merupakan projek rakyat yang telah diumumkan Ketua Menteri Sarawak ketika melawat ke Sebauh sebelum ini. Kelewatan pembinaannya disebabkan keadaan hujan dan penularan wabak pandemik COVID-19 dan kini telah diteruskan kembali. Dalam masa yang sama, beliau yang juga adun Kemena turut diberikan taklimat ringkas tentang projek Bina Baru Pejabat Daerah Sebauh yang hampir siap. Beliau menasihatkan syarikat itu supaya mempertingkatkan lagi usaha untuk menyiapkan projek tersebut, memandangkan keadaan cuaca yang baik ketika ini supaya projek dapat disiapkan. Mengakhiri lawatan, Datuk Seri Dr. Steven Rundi telah ke rumah Nicholas Butt di Sungai Sebauh bagi meninjau projek naik taraf jalan rumah panjang tersebut. Berikut pula mengenai vaksin COVID-19. Masyarakat umum tidak perlu bimbang dan perlu merebut peluang mengambil vaksin COVID-19 secara percuma. Tindakan ini penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara ini amnya. Tinjauan yang dilakukan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS baru-baru ini mendapati masyarakat di sekitar bahagian Sarike bersedia untuk divaksin. Pemancar Rapin Angar memberitahu masyarakat di Bintangu khususnya tidak menolak peluang yang diberikan kerajaan kepada rakyat untuk mengambil vaksin COVID-19. Malah katanya komuniti di Bintangu bersetuju dan tiada bantahan untuk menerima vaksin berkenaan. Setakat tu saya ada bantahan dari masyarakat di Bintangu lah. Mereka setuju kena
untuk kebaikan diri sendiri juga. Tambah beliau lagi, peluang yang diberikan itu hanya sekali sahaja dan masyarakat seharusnya menyahut seruan kerajaan bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Saya dengar vaksin itu akan diberi dengan percuma. Jadi saya pesankan kepada semua adik kakak di Bintangor supaya mengambil peluang itu dan setuju untuk mengambil vaksin disuruh oleh SIDA kerajaan untuk mengambil vaksin lah. Kerana peluang ia datang sekali saja. Kalau kita menolak, bermakna mungkin dia akan tidak berapa baiklah untuk kita pun lah. Sementara itu, orang awam yang ditemui turut bersetuju dengan pengambilan vaksin COVID-19. Berkaitan dengan program suntikan vaksin yang akan dilaksanakan di negeri Sarawak, saya berpendapat sesuatu yang amat baik untuk membantu menghalang COVID di negeri kita. Program suntikan vaksin itu saya amat setujulah bagi untuk kita mengekalkan masalah COVID itu, dan saya setuju juga untuk macam suntikan tu diberi kat negeri kita tu di Sarawak tu. Selanjutnya, mengenai tinjauan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di sekitar daerah Meradong yang mendapati pelbagai lapisan masyarakat mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Seorang peniaga yang ditemui memberitahu semua pelanggan yang datang ke premis perniagaannya mematuhi SOP bagi memastikan diri mereka bebas daripada jangkitan COVID-19. Setakat tu SOP di Gede agak baguslah. Semua pelanggan semua ikut SOP. Kita ada scan MySejahtera, kita dengar arahan, mun kita duduk 4 orang kah 3 orang kah kita datang, mun kita tegur kita akan ikut juga. Lepas ya, mun kita ya mbak biar kecil kah apakah, kita orang nama dah tidak dapat. Sebab tu bagus ya, COVID ya mudah berjangkit dengan imam yang si kuat. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.